Kalau berkaitan dengan air jeram ni, menurut NFPA 1670, mana-mana kelajuan air, kedalaman air melebihi 3 knot, itu dipanggil sebagai air deras atau swift water. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Siaran malam ini boleh ditonton secara HD menerusi www.tonton.com.my. Minggu lalu, negara digemparkan dengan berita duka mengenai fenomena kepala air yang menghanyutkan 10 mangsa terdiri daripada 9 sekeluarga dan seorang bakal menantu. Operasi Search and Rescue digerakkan dengan pelibatan pasukan penyelamat, agensi penguatkuasa, badan bukan kerajaan serta penduduk setempat. Wartawan Tun Hizami Hashim bersama juru kamera Rosli Abdul Rahman menyertai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu bagi menjejaki kesemua mangsa tersebut. Saksikan perinciannya. Hajat 9 ahli keluarga bersama seorang bakal menantu untuk berkelah di jeram mawar air putih Kemaman Terengganu bertukar tragedi apabila mereka dihanyutkan kepala air. Kesemua mangsa itu ialah Karim Abdullah, Azizah Ai, Puteri Balkis Izzati, Puteri Alia Maisarah, Puteri Nur Fatin, Muhammad Zulkarnain Haikal, Puteri Nur Erina Natasha, Muhammad Haziq Zikri, Puteri Ariana Umaira dan Muhammad Fikri Saliman. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia bersama beberapa badan bukan kerajaan serta penduduk setempat berganding bahu dalam misi mencari dan menyelamat kesemua mangsa. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, Hassan Asari Omar, mengeras 174 anggotanya dan menggerakkan 5 buah bot penyelamat serta 10 buah kenderaan pacuan 4 roda untuk operasi ini. Setelah kita menerima laporan ada kes kepala air dan melibatkan mangsa yang ramai, operasi inilah operasi yang besar. Jadi kita telah selaraskan dengan penuh penelitian di mana kita berkolaborasi dengan pelbagai agensi, terutama PDRM yang menjadi Incident Commander, Bomber Forward Commander dan dengan agensi-agensi lain lagi lah untuk memastikan operasi ini berjalan dengan baik mengikut prosedur, mengikut strategi planning yang telah kita sama-sama bincang dan kita buat. Operasi Search and Rescue pada hari pertama dilakukan di sekitar jeram mawar air putih, iaitu lokasi mereka berkelah yang terletak kira-kira 15 km dari jalan utama. Pemantauan pada jam 12.30 hari menemukan sebuah kereta dan sebuah motosikal yang dipercayai dinaiki kesemua mangsa untuk ke lokasi kejadian. Ini di tempat bermulanya kejadian. Maknanya di mana kita jumpa kenderaan kawasan sana dan ini paras air pada ketika ia berlaku. Kalau kita tengok pada keadaan umpuk-umpuk sekarang ni, paras air lebih kurang dalam 3 meter ke 5 meter lah. Kalau di sini kita tengok lebih kurang dalam 3 meter lah. Dia bukan sekadar dengan air. Sebab biasanya untuk kepala air ni dia akan bersama dengan debris. Iaitu sampah sarap dengan balak, dengan apa-apa saja yang floating dia akan tolak bersama dengan apa yang berada. Teknik hasty search dan kaedah pencarian secara zigzag digunakan oleh pasukan penyelamat dalam menjejaki kesemua mangsa di sepanjang sungai yang mengalir hampir 60 km.
Kalau berkaitan dengan air jeram ni, menurut NFPA 1670, mana-mana kelajuan air, kedarasan air melebihi 3 knot, itu dipanggil sebagai air deras atau swift water. Berbeza dengan pencarian di tempat-tempat yang tenang, laut, kolam, sungai biasa dan sebagainya. Estuaries ni maknanya keseluruhan kawasan yang meliputi apa sahaja dalam air dan juga di darat. Setiap pergerakan berpandukan kepada tali mengikut aturan dan aliran downcomer, iaitu air yang turun ke bawah, dengan harapan dapat berjumpa bodi di kawasan-kawasan yang tersorok dan tersangkut. Selain itu, 2 drone diterbangkan oleh unit udara JBPM dan 4 anjing terlatih dari unit pengesan K9 JBPM digunakan bagi mengesan mangsa yang berkemungkinan tertimbus di dalam beting pasir atau tersepit di jelahan batu. Operasi mencari dan menyelamat pada hari pertama membuahkan hasil apabila 6 mayat ditemukan dan dibawa ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tujuan bedah siasat. Sementara itu, mayat ketujuh iaitu Puteri Balkis Izzati, 18 tahun pula, ditemukan pada hari kedua operasi dijalankan di sekitar Masjid Dadong yang terletak kira-kira 24 km dari lokasi kejadian. Lokasi pencarian dibagi kepada 3 bahagian iaitu di Sektor A, Sektor B dan Sektor C. Kami mengikuti tim Sektor A dalam menjejaki 3 lagi mangsa di hari pencarian kedua. Dan sebelum ini, 4 mayat telah ditemukan di kawasan Sektor A ini. Manakala mayat ke-8 iaitu Puteri Alia Maisarah, 16 tahun, dijumpai di Sektor A sekitar jam 3 petang. Satu lagi mayat berjantina wanita ditemukan terdampar di tebing sungai ini dan mayat ini akan dibawa ke Balai Polis Air Putih untuk pengecaman oleh warisnya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Mayat ke-9, Muhammad Fikri Saliman, 24 tahun, iaitu bakal menantu keluarga ini, ditemukan pada hari kelima operasi digerakkan. Setakat ini, operasi menjejaki mangsa terakhir, iaitu Puteri Nur Fatin, 14 tahun, giat dijalankan oleh pasukan penyelamat. Di antara cabaran yang begitu besar kepada pasukan SAR adalah yang pertama, topografi. Ya, kawasan berbukit, hutan tebal, tebing tinggi dan juga air yang deras bersama dengan warna air yang keruh. Dalam masa yang sama, cuaca di sekitar daerah Kemaman ini, lebih-lebih lagi di hulu Kemaman ini, tidak menentu. Kan? Di waktu pagi dia panas terik sampai ke tengah hari. Bila sampai waktu petang, tiba-tiba dia bertukar menjadi mendung gelap dan juga hujan. Hujan yang lebat. Siti Aisyah Ai, adik keempat kepada mangsa, Azizah Ai, antara ahli keluarga yang dipanggil ke Balai Polis Air Putih untuk melakukan pengecaman mayat. Suami dia kerja kat kawasan situ, tu yang dia dapat tahu situ tu kami orang ni selalu pergi berjalan bersama lah. Dia kata jom lah kita pergi berkelah dekat air terjun ni kan. Lepas tu kami orang kata tak nak lah pergi sebab kami orang cuti sehari je, suami kena kerja kan. Tu yang tak pergi tu. Dia kata Kak Mak nak pergi berkemah dekat sini lah, nak mancing bermalam sekali lah kat situ. Sebab dia kata hari Ahad petang tu akan balik lah ke Lemper 3. Tapi kami orang tunggu tak balik-balik. Polis datang ke rumah beritahu. Dia kata yang satu keluarga ditimpa kepala air. Semua sekali lah dia kata. Tak boleh nak cakap apalah. Mak-mak pun sampai nak pengsan kan. Beritahu. Tu macam tak percayalah kan. Syawaluddin Ai, adik bongsu kepada mangsa, juga tidak menyangka pertemuan mereka pada Hari Raya Aidiladha yang lalu adalah hari terakhir beliau bersama kakak dan abang ipar serta anak-anak buahnya.
Hari terakhir kita orang jumpa, pergi berjalan raya pertama dengan raya kedua. Kita orang pergi keraton, lepas tu pergi makan-makan keluarga. Itulah hari terakhir kita orang. Dengan saya, dia tak ada tanda-tanda akhir yang pelik-pelik tu, tak ada lah. Tapi anak dia waktu makan malam, makan besar tu, raya kedua, makan malam tu, anak dia seorang tu memang pelik sikit. Sebab kebiasaan dia akan nak makan dengan mak dia kan. Tapi tiba-tiba malam tu dia tak nak makan dengan ahli keluarga lain. Dia cakap nak makan dengan paksu je. Nanti tak dapat dah makan dengan paksu. Itu je lah kata-kata terakhir anak dia tu. Proses bersiasat ke atas ketujuh mayat selesai 3 hari selepas kejadian dan mereka dikebumikan di Tanah Perkumpulan Islam Felda Lempah Hilir 3 sekitar jam 11 malam dan kesemua jenazah itu dikebumikan dalam satu liang lahat. Jenazah mangsa ke-8 Puteri Alia Maisarah pula dikebumikan pada keesokan harinya pada jam 8 malam. Manakala jenazah bakal menantu keluarga itu, Muhammad Fikri Saliman, dibawa pulang ke kampung halamannya di Batu Pahat, Johor dan dikebumikan pada pagi Sabtu lalu. Pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berharap agar tragedi ini dapat dijadikan iktibar supaya masyarakat tidak lagi mengunjung ke lokasi yang tidak digezetkan sebagai kawasan rekreasi. Saya menyerulah kepada masyarakat Malaysia secara keseluruhan lah, ya, agar yang pertama ya, semaklah, ya, tengoklah kita punya keadaan cuaca. Cuba tengok tarikh itu adakah tarikh cuacanya elok ataupun tidak. Kita sendiri mesti ada knowledge, ada ilmu berkaitan dengan keadaan sungai, keadaan air terjun dan sebagainya. Pergilah ke tempat-tempat rekreasi yang menarik kepada kita, yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang tinggi. Liputan komunikasi, coverage mesti ada di tempat berkenaan. Pergi dalam keadaan yang selamat dan pulang dalam keadaan yang selamat, hati pun bahagia. Suspek menjadi pendiam dan berkelakuan aneh sejak beberapa bulan yang lalu. Itu dakwaan seorang bapa mengenai insiden tragis melibatkan anak sulungnya yang berusia 14 tahun mencekik adik lelaki yang berusia 9 tahun sehingga maut. Lebih menyayat hati, peristiwa hitam itu turut disaksikan oleh ibu mereka menerusi paparan kamera litar tertutup CCTV. Rincian kes tersebut bersama wartawan Harisha Khalif. Bunuh anak dia, yang anak dia sekolah Cik Piatu, sekolah teknik. Cik mata, cikgu suruh ada nama orang. Ya Allah, dia tak tahu apa memang tahu kan. Tak sangka pada hari itu saya dapat berita lah, berita saya macam terkejut lah, luluh lah. Tengok, ya Allah, macam ni kan. Jadi saya balik tengok dah. Saya telefon pagi, saya kata tunggu abah balik. Abah balik cakap abah sampai. Tak sangka sampai dia macam tu. Bapa kepada kanak-kanak berusia 9 tahun yang maut dicekik abang kandungnya sendiri tidak menyangka keceriaan mereka sebagai adik-beradik kini tinggal kenangan selepas peristiwa hitam yang melanda keluarga itu. Anak saya ni, anak sulung memang okey lah. Dia tak ada masalah. Selama duduk dengan saya, dia periang lah dengan adik-adik dia, semua baik.
Dia jaga sembahyang, dia jaga adik-adik dia punya sembahyang. Dia periang lah orangnya. Memang baik, suka main bola, main adik-adik dia. Pergi sekolah tak ada masalah. Kat sekolah pun dia periang. Keputusan sekolah dia pun bagus. Namun, suspek yang merupakan pelajar di sebuah sekolah di Alur Gajah Melaka dipercayai pernah mengadu kepada ibu dan bapanya mengenai kejadian buruk yang telah menimpa dirinya sewaktu berada di asrama terbabit. Tahun lepas, pada awal tahun, nak masuk pertengahan tahun tu, macam dia ada mengadu lah. Kena pulau. Tahun ni, maknanya apa yang saya dengar lagi, dia macam ada mengadu, ada kena pukul, kena tumbuk tapi tak sampai cedera lah. Dia sepak betis macam tu kan, guna kasut katanya kan, kasut boot ke kasut apa saya tak tahu lah. Sebab tak ada melibatkan luka-luka. Cuma lewat beberapa bulan yang saya tak ingat lah. Dia nak pergi sekolah tapi tak nak duduk asrama. Jadi kita macam take note, kita bagi semangat dekat dia. Tambahnya, suspek yang berusia 14 tahun tersebut mula berkelakuan aneh dan berubah menjadi seorang yang pasif ekoran daripada kejadian itu. So, dia jadi pendiam. Dia mula bertindak macam ada zikir-zikir sikit macam tu. Dan berlaku luar perkara di luar jangka je lah. Doktor kata macam trauma. Trauma jadi dia memendam perasaan. Jadi pendiam. Jadi dia mula tindak agresif sikit. Dia akan buat perkara kat orang lain macam dia dibuat. Kita buatlah perubatan, pergi ruqyah ustaz-ustaz di hospital. Malang tidak berbau. Siapa sangka kejadian tersebut yang disaksikan ibu mangsa sendiri melalui paparan kamera litar tertutup CCTV mampu meragut nyawa anak ketiga dari 4 beradik itu. Beberapa minggu sebelum pada kejadian ni, keadaan dia okey. Alhamdulillah, kita nampak mana mungkin dia perlukan kasih sayang. Mungkin dia perlukan orang yang sentiasa kena ada sebelah dia. Jadi saya keluar tu, saya beranilah sebab keadaan dia dah normal. Nampak normal. Tapi tak sangka pada hari tu, saya dapat berita lah. Saya macam terkejut lah. Susulan itu, 2 pelajar lelaki berusia 16 tahun yang disyaki terlibat dalam dakwaan membuli suspek telah ditahan bagi diambil keterangan. Menurut Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Arsyad Abu, kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana dipercayai melakukan perbuatan sehingga menyebabkan kecederaan. Rentetan kejadian pada 5 Julai lalu, kru 999 berkesempatan bertemu seorang jiran kepada keluarga mangsa yang dipercayai menjadi saksi di lokasi kejadian. Masa kejadian tu, saya dapat panggilan daripada ibu mangsa lah. Dia call saya, dia suruh tengok anak dia sebab dia tengok daripada CCTV, dia nampak anak dia tengah kena cekik. So saya pun masa tu dalam rumah, saya berlari masuk ke rumah. Masa tu kebetulan memang pintu terbuka, saya pun lari, saya masuk dalam, memang nampak anak yang masa tu memang dah terbaring. So abang tu dah duduk dekat atas dia, dah sedang macam dah tak sedar. Dia tengah cekik adik dia. Dan saya pun tepis. Masa saya tepis tangan dia tu pun dia macam mata dia pun ke atas je macam tu. Dia memang tak sedar. Wanita yang berusia 31 tahun ini turut mendakwa telah membuat panggilan kecemasan kepada pihak polis dan ambulans sejurus melihat keadaan mangsa yang dipercayai sudah tidak bernyawa. Siapa je nak anak jadi macam tu? Mungkin benda tu tak jadi dekat kita kan. Mungkin benda orang boleh cakap, tapi kita yang jiran yang terdekat ni kita tahu macam mana parents dia dah ikhtiar macam-macam, dah bawa pergi hospital untuk cek kan keadaan mental, dah bawa ikhtiar pergi berubat apa semua, sebab sebelum ni dia pun sering meracau juga kan. Dia memang anak yang baik, dia tak ada masalah gaduh adik-beradik ke, dia nak lepaskan dekat adik ke, tak. Sebab time dia tak sedar, kita jiran-jiran kat sini dapat tahu memang dia akan berkeras dekat siapa yang dekat dengan dia, macam tu. So orang akan ramai-ramai pegang dia. Dia memang tak sedar.
Remaja tersebut ditahan reman selama 7 hari iaitu bermula 6 Julai hingga esok 12 Julai. Perintah reman itu dikeluarkan oleh Magistrate Nurul Ashkin Rosli di Mahkamah Magistrate Air Keroh mengikut Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit, turut menyeru masyarakat agar tidak mencetuskan sebarang spekulasi sementara siasatan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Laporan Arisha Kalim 999. Sepasang suami isteri tercedera manakala anak lelaki mereka terselamat apabila mereka didatangi seorang individu wanita yang tidak dikenali dan menyembah asid ketika mereka sedang memasuki lift di sebuah pangsapuri. Kejadian itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Kejadian tragis itu dikatakan berlaku pada 4 Julai lalu di sebuah pangsapuri sekitar Batu Caves, Selangor. Rakaman kejadian memaparkan seorang wanita tempatan berusia 60 tahun dan suaminya, warga negara asing bersama anak lelaki mereka berusia 14 tahun sedang menaiki lift sebelum didekati seorang individu yang bertindak menyimbah cecair asid. Susulan itu, suspek seorang wanita berusia 60 tahun telah berjaya ditahan pihak polis bagi membantu siasatan. Beberapa bahagian badan mangsa turut disahkan melecur dan terbakar akibat tindakan suspek. Kes disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki berusia 51 tahun telah ditahan kerana disyaki menikam bekas isterinya sehingga maut di Pasir Tumbuh, Kelantan. Mangsa Rukiah Ayub, seorang ibu tunggal yang mempunyai 3 orang anak, disyaki ditikam oleh bekas suaminya dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 4 pagi di sebuah rumah sewa. Selepas menikam mangsa, suspek dipercayai telah menikam dirinya sendiri sehingga parah. Ujian seringan air kencing suspek didapati negatif. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Bertindak melalui maklumat orang ramai yang tercium bau busuk daripada sebuah kereta yang ditinggalkan di tepi jalan selama beberapa hari, polis telah menemui mayat seorang lelaki warga Indonesia di dalam but kereta itu di tepi jalan Taman Sri Orchid, Seksyen 30 Shah Alam, Selangor. Susulan itu, 11 suspek termasuk seorang wanita warga Indonesia telah ditahan pihak polis bagi membantu siasatan. Motif kejadian dipercayai berpunca daripada rasa cemburu. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis berjaya menumpaskan sindiket penipuan dalam talian dengan penahanan 51 suspek warga asing dan 3 suspek warga tempatan dalam satu serbuan di Mergong, Alor Star, Kedah. Modus operandi kumpulan itu ialah dengan menyamar sebagai pegawai agensi penguatkuasa dan memberitahu mangsa kononnya akaun bank mereka sedang disiasat dan wang akan dibekukan atau hilang. Sasaran mangsa dipercayai dari negara China dan Taiwan. Polis kini sedang mengesan 2 saksi yang juga pemilik premis terlibat. Seorang mekanik, Muhammad Akif Mat Yusof, 36 tahun, dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta 10 sebatan selepas mengaku bersalah atas tuduhan memiliki dadah jenis metamfetamin seberat 56 gram. Dalam serbuan yang dilakukan, polis menemui satu paket lut sinar dipercayai dadah yang disembunyikan di ruang enjin kereta milik isterinya.
Tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 12/2 Akta Dadah Berbahaya 1952 yang dibacakan bersama Seksyen 39A/2 Akta yang sama. Isterinya, Nur Azizah Azmi, 35 tahun yang juga didakwa atas pertuduhan yang sama telah dibebaskan. Tular di media sosial baru-baru ini, sebuah video berdurasi 35 saat memaparkan seorang lelaki melepaskan beberapa das tembakan ke arah sebuah rumah menggunakan sepucuk pistol. Tindakan itu berjaya dirakam kamera litar tertutup yang dipasang pada rumah berkenaan. Bagi abang, kalau rondaan ni, kalau satu-satu kawasan tu ada rukun tetangga ataupun komuniti yang kuat, abang rasa tak jadi kot benda macam ni. Tapi in case macam ni, bagi abang, pihak polis kena ambil action dengan cepatlah. Sebab benda ni dah macam kita berada di kawasan luar pula. Kan bukan kat Malaysia lagi. Ada setengah kawasan, jiran kita pun kita tak kenal kan. So kalau macam ni, saya rumah tak ada CCTV ataupun rumah kadang-kadang tu jiran sebelah tak ada kan. So benda tu saya rasa kata pergaulan kita antara jiran ataupun kawasan tu memang penting lah. Saya sendiri pun memang ada pasang CCTV di rumah lah untuk pantau kita punya family kat rumah. Actually macam kita keluar ke kan, macam balik kampung ke, memang orang kata penting lah. Bila ada benda ni, so lagi satu dia memudahkan pihak berkuasa lah bila kita nak follow up balik kan. Kejadian jam 3 pagi itu turut disedari oleh pemilik rumah yang tinggal bersama isteri dan 4 orang anaknya sebelum menghubungi pihak polis. Beberapa kesan tembakan dikatakan turut terkena pada bahagian kereta, motosikal dan juga tingkap rumah. Adik saya dengar, adik saya panggil saya bangun. Saya pun takut dan saya cek itu CCTV, saya nampak. Dan saya pun tunggu itu polis datang. Saya tanya ayah, kamu kena kak? Saya tanya ibu, kena kak? Dia cakap terkena. Memang terkena. Dia pakai itu, tak tahu mas atau apalah. Nasib baik kerana nenek saya tidur di sana. Jadi nasib baik lah. Kalau nasib baik pun ada kereta di sini lah. Kalau tak ada kereta, ini rumah, ini bilik bapa saya. Kalau tak ada kereta, terus, bapa saya kenal loh, ibu saya kenal loh. Kejadian yang berlaku di sebuah kawasan perumahan di Kuala Gula, Bagan Serai Perak itu masih dalam siasatan dan pihak polis masih sedang mengenal pasti motif kejadian serta usaha menjejaki suspek masih giat dijalankan. Merujuk pada satu kejadian yang berlaku pada 4 hari bulan, jam lebih 4 hari bulan 7, pada jam lebih kurang 3 pagi, di mana kita mendapat panggilan daripada orang awam mengatakan ada satu kejadian tembakan di sebuah rumah di Kuala Gula. Kita telah bergegas ke tempat kejadian dan mendapati benar ada satu kejadian tembakan, di mana dalam siasatan tersebut kita menjumpai 5 kelongsong peluru kaliber 9mm dan beberapa anak peluru. Dan kita dapati tembakan ini telah dihala dari arah hadapan rumah dan mengenai kereta, motosikal, pintu dan beberapa bahagian rumah. Kita dapati suspek seorang lelaki yang masih belum dikenali bangsa dia menaiki sebuah motosikal dan melepaskan tembakan secara rambang. Pihak polis masih mendalami motif dalam kejadian ini
dan kita sedang berusaha untuk menjejaki penjenayah sehingga kini. Kes disiasat mengikut Seksyen 39 Akta Senjata Api 1971. Orang ramai yang punya sebarang maklumat berhubung kejadian berkenaan diminta untuk tampil menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Kerian atau Balai Polis yang berhampiran bagi membantu siasatan. Dekat tadi. Jangan lari, jangan lari. Menyembelih dan memproses ayam dalam keadaan kotor sebelum dijual kepada pengguna. Pengusaha premis pula dipercayai masih berdegil untuk mendapatkan lesen sah walaupun pernah dikompaun pihak berkuasa. Wartawan Ainul Abdul Rauf menyertai serbuan Majlis Bandaraya Subang Jaya di kilang penyembelihan ayam terbabit sekitar Puchong, Selangor baru-baru ini. Jangan lari, jangan lari. Duduk sana, duduk sana. Duduk. Isu premis penyembelihan ayam yang beroperasi dalam keadaan kotor dan menjijikkan dikesan semakin berlarutan sekitar Puchong, Selangor. Pengabaian aspek kebersihan di bawah kesalahan mengikut Undang-Undang Kecil Pelesenan Establishment Makanan 2007 boleh menimbulkan keraguan kepada pengguna sekaligus mampu merencatkan ekonomi pasaran ayam tempatan. Susulan itu, Tim 999 melakukan tinjauan sekitar Puchong Permai bagi mendapatkan pandangan peniaga dan pengguna mengenai isu ini. Menurut penolong pengurus Pasar Segar berusia 26 tahun ini, pemantauan berkala perlu dijalankan terhadap premis penyembelihan ayam bagi memastikan aspek kebersihan ayam yang diproses sentiasa dipatuhi. Stok ayam daging kita ambil daripada penternak. So kita ada satu tempat untuk kita buat pemprosesan ayam. So maksudnya kita ada sijil semua, diiktiraf semualah. Memang kita kena alert lah sebabnya ayam ni orang kata makanan harian masyarakat kita. Ayam mesti akan orang kata jadi tumpuan. Kita kena buat pemantauan lah minggu ke minggu untuk tempat-tempat yang proses ayam. Sebabnya setengah proses ayam lepas dia dah proses apa semua, cara dia bersihkan tu kemungkinan kat situ salah. Selain itu, rata-rata peniaga turut mementingkan kesahihan proses penyembelihan ayam di kilang. Akak selalu ambil tiap-tiap pagi dekat Reban. Memang sebenarnya sebab orang kita kan, kita percayalah. Tak ada lesen, adalah banyak juga tapi kita tahu macam tu, kita tak ambil lah kat situ, kita dah biasa sini. Ada yang datang bagi Kak saya nak ada. Tak sedaplah kita sebagai orang Islam nak berniaga kan. Tak naklah ayam macam tu. Kita tak tahu dia macam mana dia sembelih. Kita mesti nak halal. Macam itulah juga kalau orang lain pun kan. Bukan nak pergi beli ayam macam tu. Kalau dia edar kat sini, akak tak nak beli. Hasil risikan dan intipan Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ berjaya mengesan sebuah kilang penyembelihan ayam sekitar Puchong yang memproses bekalan ayam dalam persekitaran yang kotor. Baris, diam. Tim kita akan pecah Alpha, Bravo, Charlie. Lepas tu bodyguard, tugasan bodyguard adalah untuk prinsipal lah. Masa yang sama bodyguard ditugaskan untuk kawal dari segi sekitar premis tu lah. Tepat jam 1.45 pagi, kami bergerak ke lokasi sasaran yang terletak kira-kira 10 km dari Kompleks 3C, Majlis Bandaraya Subang Jaya, Selangor. Jangan lari, jangan lari. Duduk sana, duduk sana. Duduk. Ketika pemeriksaan di bahagian belakang permis, pihak MBSJ mendapati terdapat sebuah bilik berkunci dihuni dua pekerja warga asing yang sedang tidur.
Dalam bel ada kata. Keluar. Keluar, baik. Baik. Sini. Pakai baju. Sekarang pakai baju. Telefon ambil, punya barang bagak. Kat. Mau keluar. Telefon. Ayo. Pasport tu angkat. Keluar. Pasport mana pasport? Pasport kat bawah. Tak apa, you keluar dulu. Rata-rata pekerja warga asing yang diperiksa mempunyai permit bekerja di syarikat lain, namun disyaki telah diarahkan oleh majikannya untuk bekerja di kilang ini. Menurut pekerja warga asing berusia 29 tahun ini, penempatan telah disewakan oleh majikan dengan kadar bayaran sebanyak RM160 sebulan bagi setiap seorang. Dia pakai permit. Permit apa? Ladang. Ya? Ladang. Permit ladang. Tapi you kerja ni? Itu gaji tak cukup kan. Itu pagi saya sini kerja potong rambut. Okey. Tapi gaji tak cukup kan. Itu gaji saya 1200. Di ladang mana? Ladang di sini Putrajaya. Putrajaya ada ladang? Ada. Ladang apa? Itu potong rambut itu padang-padang mau potong macam tu lah. Toke mana? Toke itu Dodi Angkong. So sini toke lain, sana toke lain lah. Sana itu bos saya punya sendiri. Itu bos sendiri. Itu bos tahu you kerja sini? Bos tahu. Pemeriksaan ke atas premis penyembelihan ini mendapati keadaannya tersangat kotor dengan najis dan bulu ayam yang bertaburan di atas lantai, dan kesalahan besar di sini ialah premis ini didapati beroperasi tanpa lesen. Mesin sudah berapa lama tak ada cuci? Saya. Mesin. Mesin itu saya tak tahu. Saya sini tak duduk bang. Itu lama tak ada cuci tu? Itu memang dia punya hal. Itu saya tak tahu. Saya tak duduk sini. Saya jarang-jarang datang. Hari ini orang tak ada. Bos panggil pergi sana tolong. Siapa yang potong? Itu dia sudah lari. Dia tak ada. Dia sudah lari. Operasi bersepadu yang disertai seramai 35 anggota Majlis Bandaraya Subang Jaya ini turut dibantu 9 anggota Pasukan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Selangor. Serbuan yang dijalankan berjaya menahan seramai 33 pekerja warga asing yang disyaki telah melanggar Akta Imigresen 1959 Palap 63 kerana tidak mempunyai pasport yang sah serta menyalahgunakan permit kerja. Kita bersasarkan premis yang menjalankan perniagaan tanpa lesen serta premis yang dikendalikan oleh warga negara asing. Dari segi tindakan Jabatan Penguasa MBSJ hari ini, kita buat penutupan serta seal premis-premis yang berkenaan. Hasil serbuan, pihak MBSJ telah mengeluarkan kompaun ke atas premis tersebut selain notis perintah penutupan mengikut Akta Makanan 1983 membabitkan arahan pembersihan dan penambahbaikan. Laporan Ainul Abdul Rauf, 999. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Jika anda terlepas siaran awal, jangan risau. Catch up semula di aplikasi Tonton dengan memuat turun dan langgan sekarang. Saya Sofia Nur Soliatun mewakili tim perbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.